Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami daripada kumpulan 6 Albert Einstein akan membentangkan tajuk mengenai falsafah etika dalam perspektif pelbagai agama. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya. Muhammad Firas 207251, Murni Nur Izzati 206681, Fatin Fadlina 206288, Nurul Aina 205271, Tashreen Kaugil 207428, Nur Syafiqah Husna 206203, Irina Nadia 207308 dan Muhammad Haziq Izzuddin 207941. Isi kandungan yang terdapat dalam video ini ialah pengenalan, objektif kajian, metodologi kajian, dapatan kajian, etika agama Islam, Kristian dan Hindu, kesimpulan dan rujukan. Seterusnya, saya Nurul Aina binti Jeniman, nombor metrik 205271, akan membentangkan pengenalan falsafah etika dalam perspektif pelbagai agama. Falsafah etika adalah ilmu yang menghujahkan tentang tingkah laku atau pendapat baik dan buruk bagi sesuatu tindakan manusia, di mana salah satu keperluan untuk mencapai kepada keutuhan dalam kehidupan manusia adalah dengan mengetahui, memahami dan mengamalkan etika. Memandangkan negara kita Malaysia ini terdiri daripada masyarakat yang berbilang bangsa dan agama, telah mendorong kepada teori yang bersependapat antara satu sama lain dan juga teori yang bertentangan mengikut kepercayaan agama masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haziq Izzuddin bin Mat Rizaudin. Nombor metrik saya 207941. Saya akan membentangkan mengenai objektif kajian. Objektif kajian yang pertama ialah untuk mengenal pasti konsep etika dari sudut agama Islam, Kristian dan Hindu, di mana kita boleh melihat apa itu etika atau maksud etika itu sendiri dari sudut agama Islam, Kristian dan Hindu. Kedua adalah untuk menganalisis etika dalam perspektif pelbagai agama di Malaysia, di mana kita boleh memahami etika dalam pelbagai agama di Malaysia dengan lebih mendalam. Seterusnya adalah untuk menyenaraikan etika dari sudut agama Islam, Kristian dan Hindu. Di sini, kita boleh melihat apa yang terdapat dalam etika itu sendiri dari sudut agama Islam, Kristian dan Hindu. Dan yang terakhir sekali adalah untuk menunjukkan ciri-ciri yang terdapat dari sudut agama Islam, Kristian dan Hindu. Kita boleh melihat perbezaan isi mahupun ciri yang terdapat dari sudut agama Islam, Kristian ataupun Hindu. Metodologi kajian. Metodologi kajian ini ialah rujukan perpustakaan, rujukan internet serta sumber ilmiah untuk mendapatkan maklumat yang berkaitan dengan falsafah etika dalam perspektif pelbagai agama. Kesannya, rujukan-rujukan dan sumber ilmiah tersebut banyak membantu dalam menyiapkan kajian serta mendapatkan maklumat terkini mengenai skop kajian. Assalamualaikum, saya Nur Syafiqah Husna binti Hussein, metrik nombor 206-203. Jadi untuk bahagian dapatan kajian, berdasarkan kajian yang telah dilakukan, iaitu untuk mengenal pasti, menganalisis, menenarkan dan membuktikan falsafah etika dalam pelbagai perspektif agama, iaitu agama Islam, Kristian dan Hindu, yang berpandukan kajian perpustakaan dan sumber internet dapat dirumuskan bahawa persamaan dalam etika setiap agama adalah sama dan ini membuktikan fitrah setiap manusia di muka bumi ini yang melibatkan perasaan, naluri dan pemikiran tidak terkecuali persamaannya. Faktor persekitan yang telah membezakan setiap manusia dengan nilai etika berdasarkan agama yang dianuti. Dengan demikian, idea-idea, nilai serta etika dan tuntutan bagi membentuk manusia yang bermoral seperti yang dituntut oleh setiap agama dapat disimpulkan seperti yang berikut. Assalamualaikum, saya Muhammad Firas bin Hisham, nombor metrik 207251. Saya akan membentangkan agama Islam. Al-As, iaitu menepati masa, yang menekankan kepentingan menghargai masa dan kerugian melalaikan masa. Seterusnya, menanamkan niat yang ikhlas dalam diri apabila mencapai matlamat dan tujuan hidup.
Selain itu, amanah dan jujur apabila menunaikan dan melaksanakan tanggungjawab. Merendah diri dalam setiap perkara yang dilakukan dan tidak mendabik dada merupakan salah satu dalam agama Islam. Akhir sekali, bertanggungjawab ke atas setiap tindakan yang telah dilaksanakan. Seperti agama Islam, agama lain juga mempunyai ciri-ciri yang sama walaupun berbeza Tuhan. Mengikut sejarah, agama Kristian sebelum ini dinamakan sebagai Nasara atau Nasrani, bersempena dengan tempat Nabi Isa AS dilahirkan, iaitu Nasirah. Agama tersebut pada peringkat awalnya tidak mempunyai apa-apa nama, bahkan hanya disebut sebagai ajaran Isa sahaja. Selepas ketiadaan Isa AS, barulah dikenal dengan agama Masihi atau dalam bahasa Inggeris disebut sebagai Kristian. Agama Kristian juga menerapkan nilai-nilai murni supaya setiap penganutnya dapat mengikutinya. Salah satunya ialah menitik beratkan unsur kasih sayang dan belas kasihan antara sesama manusia. Ajaran asasnya adalah untuk mencintai Tuhan dengan sepenuh hati dan mencintai jiran seperti mencintai diri sendiri. Ini kerana ajaran Kristian yang terkandung dalam kitab Injil adalah untuk memimpin manusia ke arah yang lebih baik, beretika dan mengelakkan diri daripada perkara buruk atau berdosa berlaku, seperti berzina atau membunuh dan mencuri. Kecintaan terhadap kebendaan, tamak terhadap harta benda dan kemewahan, kewangan, seks, nama dan kuasa merupakan tarikan yang akhirnya mendorong manusia menjadi tidak beretika dan bermoral. Selain itu, agama Kristian menegaskan supaya tidak membezakan taraf di kalangan penganutnya dan sentiasa mengamalkan nilai murni seperti menghormati kedua ibu bapa. Etika ialah prinsip moral atau nilai murni yang menjadi pegangan individu atau sesuatu kumpulan manusia. Etika dari perspektif agama Hindu ialah dharma, yang bermaksud menjalankan segala tugas dengan sempurna, penuh amanah dan bertanggungjawab. Yang kedua, ahimsa, yang bermaksud tidak mencederakan dan kasih sayang. Konsep ini menggalakkan penganutnya untuk berbuat baik kepada setiap hidupan atas muka bumi, kerana kekerasan merupakan satu kesalahan jika dilakukan oleh pelakunya. Yang ketiga, druti, yang bermaksud mengamalkan sikap keberanian dan mempunyai hati yang tetap bagi menghadapi cabaran hidup. Yang keempat, kahama, yang bermaksud mengamalkan sifat bertimbang rasa dan baik hati terhadap semua orang dan binatang. Yang kelima ialah dhammo, yang bermaksud mengawal fikiran, di mana tidak bertindak sesuka hati tanpa melalui pertimbangan. Yang keenam, steyam, iaitu tidak tamak. Yang ketujuh, shocha, yang bermaksud kebersihan dari segi mental dan fizikal. Yang ke-8 ialah mindriya nigaram, ialah mengawal perasaan supaya bertindak dengan rasional. Dan terakhir sekali, dir, iaitu membentuk fikiran yang tetap. Hai, nama saya Kashrin Kogil dengan nombor metrik 207428. Kesimpulan, Malaysia merupakan sebuah negara yang unik kerana didiami oleh kepelbagaian bangsa dan budaya yang dapat hidup secara aman dan damai. Kepelbagaian bangsa dan budaya ini bukan penghalang kepada masyarakat Malaysia untuk tinggal bersama, malah mewujudkan sesebuah negara yang bersatu padu. Perkara ini juga menjadi tunjang kepada perpaduan kaum. Masyarakat Malaysia telah didedahkan kepada konsep dualisme dan sistem kepercayaan, iaitu antara kepercayaan dan kehidupan keduniaan. Fenomena ini mencetuskan kefahaman sekularisme dalam masyarakat. Pandangan sekular telah membantutkan perkembangan nilai agama itu sendiri dalam pemikiran manusia. Oleh yang demikian, setiap agama mempunyai sistem nilai dan etika yang tersendiri untuk memastikan keunikan sesebuah masyarakat terpelihara.